Cantik. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menghadiri sesi siri webinar yang saya adakan pada hari ini. Okey, terima kasih di atas komitmen yang tuan-puan berikan pada hari ini. InsyaAllah, sesi kali ini sedikit sebanyak akan membantu perjalanan tuan-puan dalam memulakan untuk perjalanan kerjaya dalam trading, insyaAllah. So, sekarang ni sebelum saya teruskan sedikit penafian. Maklumat yang dikongsikan dalam sesi ini adalah bertujuan untuk pendidikan dan pemahaman asas mengenai pelaburan semata-mata. Ia tidak boleh dianggap sebagai nasihat kewangan, cadangan pelaburan atau ajakan untuk membeli atau menjual sebarang produk pelaburan. Sebarang keputusan pelaburan adalah tanggungjawab individu iaitu anda sendiri. Dan juga para peserta dinasihatkan agar melakukan kajian terperinci dan mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan berlesen sebelum membuat keputusan, ataupun anda boleh tanyalah dealer FBR anda ke dealer anda, remiser anda, boleh juga tanya kepada mereka. Dan pelaburan melibatkan risiko, termasuk risiko kehilangan modal boleh jadi, dan prestasi lalu tidak menjamin hasil yang sama pada masa akan datang. Dan webinar ini sebenarnya tidak ada sebarang kaitan dengan mana-mana broker saham. Dan diadakan sepenuhnya di bawah VTC, iaitu Vinhaziq Trading Coach, iaitu saya sendirilah, inisiatif saya. Baik. So first of all, buat yang baru-baru ni ataupun yang masih baru mengenali saya, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nampak berbeza kan? Sekarang dah semakin bulat. Okey. So, kenali saya. Nama saya Muhammad Haziq bin Sunan Muhzih ataupun juga dikenali sebagai Vin Haziq. Kebanyakannya yang kenali saya, dia orang panggil saya Vin. Haziq pun boleh, tak ada masalah. Vin tu nickname sahaja. Tak ada, bukan nama sebenar lah. Saya mempunyai pengalaman dalam analisa teknikal untuk perdagangan gold ke futures, kebanyakannya SCPO dan juga gold lah. Dan memiliki lesen capital market service untuk pasaran hadapan dan pasaran syarikat. Ada dua license, telah di-attach di satu broker. Anda tahu kot. So, saya bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembukaan akaun saham khusus untuk pasaran futures dan equities. Okey. So, dan juga saya memastikan setiap pelanggan mendapat support and panduan yang tepat. Macam sekarang ni saya tengah membuat siri webinar daripada betul-betul asas sehingga ke yang sampai ke technical analysis, sampai ke money management semualah. So, kita akan ada 9 siri webinar. So, ini yang asas ni yang utama. Kita akan fokuskan kepada yang asas dulu. So, insyaAllah kita akan go through one by one nanti. Alright. So, ini sedikit kata-kata mukadimah. Sebelum kita melangkah jauh, ataupun memulakan sesuatu perkara, asas itu sangat penting. So, tuan-puan kena faham dulu asas. Di ibarat kita nak membina sebuah rumah, tanpa asas yang kukuh, tanpa beam yang kukuh, asas yang kukuh, kan? Sekejap, saya nak admit seorang. Tanpa asas yang kukuh, segala usaha di atasnya, kalau kita buatlah macam-macam bertingkat-tingkat lagi ke atas, so kemungkinan rumah tersebut akan roboh lah. Jadi asas tu memang sangat penting. So, kejayaan bermula dengan pemahaman yang mendalam pada perkara yang asas. So, asas jangan apa? Jangan jangan apa ni yang asas lah. Sekejap Okey, maafkan saya Alright. So, kita akan teruskan kepada pengenalan kepada futures trading. Tuan-puan, yang mana baru nak mengenali berkenaan futures trading, kita ketahuilah sedikit berkenaan dengan futures trading. Okey? Apakah itu futures trading? Futures trading adalah kontrak kewangan untuk kita membeli ataupun menjual aset pada harga yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan untuk masa hadapan. So inilah futures trading, futures masa depan. Kita buat satu perjanjian untuk sama ada kita nak membeli, kita boleh je nak beli dulu, ataupun kita boleh buat perjanjian untuk menjual dulu untuk masa akan datang. Alright? Dan actually sebenarnya untuk tujuan utama futures trading ni diadakan sebenarnya adalah pertama sekali untuk yang memang terlibat secara langsung, iaitu hedging.
Hedging. Hedging ni maksud kata mereka ni untuk macam kilang pekilang. Pengilang, pengilang minyak sawit yang mengeluarkan minyak sawit. So mereka nak menjual kepada siapa yang nak menggunakan minyak sawit lah kan. Jadi contohlah, pengilang tersebut menjangkakan uh, masa akan datang nanti harga minyak sawit tu contoh harga minyak sawit tu akan semakin murah. Jadi dia nak cuba lock harga semasa. Harga semasa yang tengah mahal ni dia cuba lock dulu. Dia kunci siap-siap kepada siapa yang sanggup nak beli untuk 3 bulan akan datang tersebut. So itu adalah hedging. Alright? Dia nak cuba mengurangkan risiko perubahan harga. Ini untuk satu kilang. Kalau macam yang pembeli, mereka terbaliklah. Mereka menjangkakan mungkin masa depan tu harga akan lagi mahal. Jadi mereka beli dulu. Itu hedging. Hedging ni siapa yang involve secara direct. I mean secara terus dengan market tersebut. Macam gold yang jual beli emas lah. Kalau yang macam crude palm oil yang mana jual beli minyak sawit lah. Right? So macam yang kedua, tujuan utama future trading yang kedua adalah spekulasi. Spekulasi ni macam kita ni bukannya hedger. Kita ni bukannya yang involve directly kepada perusahaan minyak sawit ataupun kita nak buat minyak ke, kita nak beli minyak, bukan. Kita tak terlibat dengan benda-benda yang tersebut. I mean kita tak terlibat dengan bisnes yang bisnes minyak yang betul-betul lah kita tak terlibat. Kita cuma nak speculate di antara pergerakan tersebut sahaja. Speculate kat sini kita speculate semasa hedging ni tengah berlaku, kita speculate pergerakan tersebut. I mean kita contohlah hedger ni tengah buying kan. Kita speculate untuk harga tu lagi naik tinggi, so kita beli sekali dengan dia orang. Macam tu contoh. Right? Speculate ni maksudnya kita nak menjana keuntungan daripada pergerakan harga. Pergerakan harga yang sedang berlaku. Alright, basically kita akan speculate semasa market open lah. Maksudnya semasa hedger ni tengah buat kerja dia lah. Semasa hedger ni tengah buying ke selling lah. Kita speculate di antara pergerakan tersebut. Alright. So actually kenapa futures trading popular? Kenapa futures trading popular? Actually sebenarnya futures trading ni adalah pilihan yang digunakan oleh pelabur institusi yang big player lah, macam yang apa yang involve, maksudnya hedger ni institusi maksudnya yang memang involve kepada minyak sawit tu ke, pengilang ataupun pembeli minyak sawit tu ke, ataupun mungkin individu yang menguruskan risiko. Contohnya macam indeks KLCI, indeks top 30 negara kita. Contoh dia ada pegangan saham dekat top 30 company yang menggerakkan indeks. Alright. So dia menjangkakan mungkin akan ada berlaku penurunan. Kan saham kan kita hanya boleh beli sahaja kan. So contoh mereka menjangkakan sebab dia ada share dalam top 30 tu. So dia menjangkakan indeks ni mungkin akan menurun. Jadi dia tak nak jual pegangan saham. Dia tak nak jual pegangan saham dia. Dia instead dia boleh short. Dia boleh short, maksudnya dia boleh jual indeks. Jual KLCI, indeks negara. Maksudnya indeks KLCI kita dia jual, tapi at the same time saham dia kekalkan. Contohlah ya. Apa yang dimaksudkan, saya cuba lukis sedikit. Individu ni contohnya macam dia ada share, dia ada share dalam top 30. Top 30 itu indeks FBM, FB, FBM KLCI. Dia ada share dalam top 30 FBM KLCI tersebut. Alright? So, apa yang dia nak buat, mungkin dia menganggapkan harga tu akan turun. Maksudnya ada berlaku something yang kurang baik lah untuk menjatuhkan indeks negara kita. So apa yang dia buat, instead of dia jual saham-saham yang dia ada ni, dia short FKLI. FKLI ni adalah indeks kita lah. So itu adalah salah satu yang digunakan di dalam futures trading. Okay?
So, semoga dapat lebih jelas lah apa yang saya cuba sampaikan. So, kemudian kita lihat kepada futures market di Malaysia. Alright, futures market di Malaysia. Pertama, kita nak kena tahu Bursa Malaysia Derivatif. Dalam Bursa Malaysia ni kita ada dua. Kita ada dua pasaran. Ni dua pasaran lah. Contoh, maksudnya saya nak kata dua pasaran. Di bawah Bursa Malaysia, ah, di bawah Bursa Malaysia, kita ada satu Bursa Malaysia, Bursa Malaysia Equities. Bursa Malaysia Equities ni, ini adalah pasaran saham-saham syarikat. Bursa Malaysia Derivatif. Kemudian kita ada, selepas Bursa Malaysia Equities, kita ada Bursa Malaysia Derivatif. Ada dua badan lah senang cerita. Ada dua badan yang kontrol. Satu lagi ni adalah Bursa Malaysia Derivatif ni adalah yang mengawal pasaran market di Malaysia. Pasaran market futures di Malaysia. Alright? Sekejap, saya padam dulu. So, Bursa Malaysia Derivatif ni adalah yang mengawal perdagangan futures di Malaysia dan membuat pelbagai kontrak futures untuk pelabur. Antaranya FBMK LCI kita ataupun dan juga SCPO. Dan ada pelbagai lain lah. Saya tak buat auto ni. Sebentar ya. Okey. So, kemudian yang kedua, kita ada kontrak futures yang popular dekat negara kita. Okey, apa kontrak futures yang popular dekat negara kita? Yang pertama, kita ada FCPO, iaitu crude palm oil. F ni futures lah. So, futures crude palm oil, FCPO. Yang ni yang produk negara kita, yang negara kita buat. Ni produk negara kita iaitu SCPO. SCPO ni sebenarnya adalah kontrak minyak sawit mentah. Minyak sawit mentah dalam bahasa Melayunya. Yang mana ianya banyak di-trade oleh pelabur tempatan dan antarabangsa. Antarabangsa ni contoh importer lah. Importer minyak sawit mentah kita, iaitu contohnya macam China ataupun India. The first top importer adalah India, and then kedua China. So mereka ni membeli minyak sawit daripada kita secara fizikal. Dan juga kita sendirilah yang trade pergerakan naik turun SCPO ni. Alright. So yang kedua, antara produk yang banyak orang kita trade, yang ada volume lah senang cakap, iaitu FKLI. FKLI ni yang saya kata tadi iaitu indeks negara kita. Dia indeks negara FBMKLCI kita lah, top 30 FBMKLCI. So FKLI ni dia memberikan anda untuk short position, untuk short FKLI, untuk short index ataupun untuk long index. Contoh macam anda ada position macam saya cakap tadi, ada dalam top 30, anda ada counter top 30 FBMKLCI. So anda tak nak jual anda punya saham, anda boleh short FKLI. So itu salah satu strategi lah. Dan anda nak tahu ada apa anda nak tahu dalam top 30 ni apa counternya. Anda boleh lihat di aplikasi, salah satu contohnya anda boleh lihat di aplikasi KLSE Screener lah. Anda nak tahu top 30 top 30 counter negara kita. Okey, bila anda masuk ke KLSE Screener, okey, anda akan nampak macam ni lah lebih kurang first interface. Anda boleh swipe ke kiri, anda boleh lihat swipe ke kiri kan. Anda boleh lihat di kawasan FBM KSCI. Anda boleh ambil yang ini. Sekejap. Dia bergerak. Anda ambil yang ini. Anda tekan. Lepas tu anda pergi ke bahagian component stocks. Anda nak tengok sekarang ni apa top 30 FBM KSCI negara kita. Anda nak tengok. So sekarang ni kita tengok dekat sini lah.
Kita ada YTL, kita ada CIMB. Ini top 30 ya, top 30 stocks company yang menggerakkan indeks negara kita. YTL, CIMB, kita ada Maybank, Mr. DIY. So anda boleh lihat juga kat sini ada status syariah, non syariah, syariah, non syariah. So kalau anda tanya saya ataupun anda rujuk kepada fatwa syariah, BM FKLI ni kalau untuk Muslim tidak boleh di-trade lah. Tidak boleh trade, tidak digalakkan. Sebab apa? Ianya non syariah. Sebab kebanyakannya anda boleh lihat kan, kita ada bank, kita ada banyaknya adalah non syariah counter. Kita ada Genting, Genting Malaysia non syariah counter. Kalau semua ni syariah, indeks kita boleh trade. Alright. So, so ini saya nak tunjuk kepada indeks tadi lah. Kemudiannya, alright. Kita pergi kemudian kepada peranan pasaran futures. Okey. Peranan pasaran futures. Pasaran futures ni sebenarnya penting untuk ekonomi Malaysia ataupun ekonomi futures market yang ada lah. Contoh macam ekonomi US lah. Sekarang ni futures market di bursa kita sembang lah So yang penting untuk ekonomi Malaysia dalam meningkatkan kecairan dan kestabilan pasaran. Naik turun contoh macam kita nak hedge minyak apa semua. So, dia memang ada kesan yang positif untuk kestabilan pasaran dan ia memainkan peranan penting dalam perdagangan serantau, memberi akses kepada peluang perdagangan yang lebih luas. Contohnya macam orang luar negara nak membeli minyak sawit kita. Dia boleh trade kita punya produk lah untuk mereka mendapatkan import ekspor minyak sawit tersebut. Alright. Lepas tu kita fahamlah sedikit berkenaan dua produk. SPO dan FKLI ini adalah dua produk yang ada volume untuk futures. Produk negara kita, dua produk ni memang ada volume iaitu SCPO dan FKLI. Kebiasaannya lah yang saya tengok orang trade. So yang pertama kita ada SCPO iaitu Crude Palm Oil Futures. Yang kedua adalah FKLI yang kita dah sembang tadi tu berkenaan ianya adalah indeks negara kita lah. So SCPO ni sebenarnya dia berasaskan minyak sawit mentah. Okey, minyak sawit mentah. Dan apakah faktor yang mempengaruhi harga pergerakan minyak sawit mentah ni? Anda mungkin tanya, apa yang mempengaruhi pergerakan dia naik turunnya? Yang pertamanya adalah berkenaan dengan bekalan global. Bekalan global ni contoh misal kata macam kita punya permintaan luar negara tu macam mana? Contoh macam bekalan global minyak apa selain minyak sawit orang goreng-goreng guna apa? Minyak bunga matahari, minyak minyak soya. Dia ada substitute minyak kan. Contohlah macam mungkin ada substitute minyak tu bekalan terganggu. Mereka akan memilih minyak sawit. Begitu sebaliknya. Ada permintaan penawaran. Contoh macam anda nak beli teh. Anda nak beli kopi. Contoh macam air kopi. Macam teh ni terlalu mahal. Instead of beli teh, anda mungkin beli kopi. Contohlah macam tu. Contohnya. So, bekalan global ni ada faktor yang mempengaruhi harga naik turunnya. Kemudian cuaca. Misal katalah macam SCPO ni, kalau cuaca, apa yang dia maksud dengan cuaca ni? Contoh macam kemarau yang berpanjangan, macam kita ada dengar El Nino tu kan. Bila kemarau berpanjangan, ianya akan efek production. Dia akan efek pengeluaran untuk bulan-bulan akan datang. Bila panas berpanjangan, pokok jadi stres, mereka akan pokok-pokok tersebut akan kurang hasil. Jadi menyebabkan pengeluaran tu berkurang. And then kemudian contohlah macam cuaca apa? Cuaca hujan, banjir. Banjir satu negara kita banjir kan contoh. Hujan, banjir, menyebabkan orang susah nak mengeluarkan hasil. Itu pun menyebabkan kita punya produk susut. Harga akan mencanak lah sebab demand masih lagi ada tapi pengeluaran tu masih susut. Itu kita kena faham juga konsep cuaca. Lepas tu data ekspor import. Yang ni kebiasaannya macam kita boleh lihat macam waktu perayaan. Waktu-waktu nak dekat perayaan Deepavali contoh. Anda boleh lihat lah. Kita punya SCPO ni pun tengah mencanak naik kan. Disebabkan antaranya salah satu faktornya adalah perayaan Deepavali. Ni antara faktor yang mempengaruhi. So kita kena tengok juga benda-benda ni kalau kita nak tengok nak trade ICPO sebagai contoh. Dan juga untuk produk-produk lain anda boleh kaitkan.
Dan tujuan penggunaan untuk SPO ni, yang ni hedger lah. Hedger nak hedging, I mean nak melindung nilai. Hedging ni melindung nilai risiko harga dalam industri minyak sawit naik turunnya. Baik, ini SCPO. Kemudian kita pergi kepada FKLI. FKLI ni saya cakap tadi adalah indeks negara kita. Indeks Bursa Malaysia lah, FBNKLCI. Okey. Lepas tu antara faktor yang mempengaruhi naik turun indeks kita, apa dia? Yang pertama iaitu ekonomi. Ekonomi ni banyaklah. Dia ada makroekonomi, mikroekonomi. Macam-macam. Salah satunya uh, contohnya macam interest rate. Interest rate ni yang paling besar lah. Contohlah interest rate menaik. Bila interest rate menaik, kebiasaannya orang akan lebih banyak suka menyimpan dekat bank. Orang akan menyimpan dekat bank. Jadi pergerakan-pergerakan saham biasanya akan menurun lah. Semasa interest rate naik. Ataupun mungkin politik tak stabil waktu dulu. Anda boleh lihat ada uh, yang goreng sana, goreng sini. Ada pergerakan yang berkaitan dengan politik A, politik B. Mereka kata, okay, kalau si A ni menang, yang ini akan naik. Satu ni akan naik. Kalau yang si B menang, yang B akan naik. Itu politik ni pun ada kena-mengena. So, kalau waktu politik nanti, PRU nanti, I think menarik untuk kita lihat. PRU akan datang. Sangat menarik lah. Nanti kita boleh tengok macam mana pergerakannya. Alright? Lama lagi kot kita nak tunggu Berdebar rasanya. So sentimen pasaran ni contohnya macam macam sekarang ada US nak buat nak pilihan raya kan. So itu pun ada efek juga. Akan efek kepada negara-negara lain lah macam kita yang ada ada bisnes lah dengan negara-negara tersebut. Okay? So ini FKLI ni adalah kita nak trade kepada pergerakan pasaran saham Malaysia. Kita nak trade indeks sajalah, senang cerita. Okay? So, kemudian kita bergerak kepada bagaimana futures trading ni berfungsi. Macam mana ianya berfungsi? Okay, yang pertama adalah kita nak kena nak lihat kepada harga kontrak. Harga kontrak tersebut, harga kontrak macam SCPO ataupun harga kontrak indeks FKLI adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasaran. Apa maksud penawaran dan permintaan pasaran? Contohlah, 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 contoh. Contoh A. A tawar untuk membeli pada harga indeks. Dia menawar untuk beli pada harga 2,000. Yang si B ni pula, dia menawar untuk jual pada 2,010. Kalaulah, kalaulah misal kata tak ada siapa pun yang nak beli dekat B. Tak ada siapa pun yang nak beli dekat A. Nak jual dekat A. Harga tersebut akan remain stagnant, tak berubah. Yang menyebabkan harga berubah adalah apabila ada orang yang sanggup membeli pada harga B. Yang membeli pada harga si B ni nak jual. So menyebabkan harga tu akan naik, 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 naik. Ataupun mungkin ada penjual yang sanggup menjual pada harga pembeli nak. So harga tu akan turun, 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 turun. So ini yang dimaksudkan dengan penawaran dan permintaan. Yang ini akan menyebabkan harga naik turun. So anda mungkin confused awal-awal kan, tak tahu apa lagi So macam mana harga bergerak Siapa yang menggerakkan? Anda sendirilah yang menggerakkan sebenarnya. Kita ramai-ramai ni, ramai-ramai orang lain ni. Kita yang menggerakkan pasaran. Kita nak membeli harga seller ataupun seller yang nak menjual harga buyer. Berapa besar orangnya tu kita tak tahulah. Macam kita ni setakat satu lot, dua lot, sangat-sangat bilis, sangat-sangat kecil. So adakah anda mampu menggerakkan pasaran? Jawapannya tidak. So anda kena follow the big player. So anda kena fahamlah macam mana big player berfikir. Anda boleh lihat volume ke dan sebagainya. Dari situ anda boleh follow the shark. Follow orang-orang besar lah. Alright. So kemudian berkenaan dengan leverage dalam futures trading. Futures trading ni dia ada leverage. Misal katalah, alright. Sebenarnya satu kontrak macam SCPO.
Anda boleh lihat harga SCPO. Harga SCPO berapa? Leverage. Kita tengok kepada details ni dulu. Okey. Anda sebenarnya hanya perlu sediakan sebahagian nilai kontrak sahaja sebagai margin. Sepatutnya harga untuk TSCPO 100 ribu lebih contoh. Tapi anda hanya sediakan modal sekian-sekian-sekian saja dah boleh trade dah. Ini contoh lah. Lepas tu kita nak tahu sikit leverage ni meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian. Apa yang dimaksudkan dia hanya perlu sediakan sebahagian nilai kontrak sebagai margin. Kita bagi contoh kepada SCPO lah. Alright. Kita bagi contoh kepada SCPO. Kita bagi contoh SCPO. Saya bagi apa maksud dengan leverage ni sebenarnya. Okay, contoh anda lihat dekat sini. SCPO ni berharga RM4637 per metrik tan. Per metrik tan. RM4,637 per metrik tan tau. Okay. Actually, kalau anda trade satu lot SCPO, anda tengah trade 25 metrik tan. Jadi actually harga sebenar anda buat satu lot adalah bersamaan dengan 25 metrik tan anda trade. So, actually berapakah nilai sebenar? So anda darabkanlah 4637 anda darab dengan 25. So berapa, kita buka kalkulator sikit. 46 kejap. Saya bukakan kalkulator. 4637 kita darab dengan 25. Boleh nampak tak? Oh, tak boleh lah. Saya nak tunjuk saya punya phone. Tak nampak. So, dia bersama dengan RM 115,925 ringgit. Ini nilai sebenar dia. Tapi anda dah boleh trade dengan modal berapa? Dengan semodal mungkin RM3,500 ataupun mungkin RM7,000 lah kalau anda yang nak overnight. Anda boleh trade dengan modal ini. Modal ini sahaja 3,500 ataupun 7,000. Sebenarnya nilai kontrak tersebut adalah 115,000. Ada leverage dekat sini. So leverage ni dia ada dua. Leverage ni boleh jadi bagus, boleh jadi bahaya. Bahaya ni misal kata dia boleh makan jugalah. Alright. So kita kena hati-hati dengan leverage. Hati-hati dengan leverage. Maksudnya kalau contohlah anda boleh buka 10 lot dengan modal anda. Anda janganlah buka 10 lot tu terus. Anda mungkin buka satu lot saja, dua lot saja. Ataupun mungkin anda buka satu lot dulu. Contoh kalau ada naik sikit ke, anda boleh average up ataupun average down. Kalau dia turun lah contoh. Ni anda kena faham lah dengan leverage. Kita kat mana jadi? Mana jadi? Hilang dah. SPO jadi kan? Oh, di sini. Alright. Ada kat sini kita. So, itu leverage dan futures trading. Macam FKLI pun samalah. Dia ada dengan darab dengan dia punya kontrak tersebut. Berapa nilai sebenar dalam 80K ribu kot nilai sebenar satu lot. Nilai sebenar. Tapi kita modal untuk kita nak trade FKLI 4,000 sahaja kalau kita nak overnight. Ni contoh. Nak masukkan dengan leverage. So, macam futures trading ni sebenarnya kita ada clearing house. Macam futures kita ada Bursa Malaysia clearing house. Memang adalah clearing house untuk futures. Clearing house ni actually dia berfungsi sebagai perantara dalam setiap transaksi. Contohlah, kan kebiasaannya kita macam mana kita boleh jual dulu sesuatu kontrak? Macam mana kita boleh jual dulu SCPO sedangkan kita tak beli lagi? Macam mana benda tu berlaku? Contoh, clearing house ni saya nak jelaskan sedikit lah. Mungkin anda confused. Boleh ke kita nak short? Macam mana kita boleh short? Kita tak ada barang lagi ni. Actually, sebenarnya, kita akan pinjam dulu dari clearing house. Kita akan pinjam dulu dari clearing house. Contoh macam kita pinjam dari clearing house, kita sell satu lot. Kita pinjam,
Kita sell satu lot. Ni contoh salah satu lot. Kemudian kita beli balik, kita buy satu lot, kita pulang balik. Pulang semula. Itu yang menyebabkan kita boleh nak short SCPO, FK line. Macam itulah konsepnya. Kita pinjam dulu. Kita pinjam dulu benda tersebut, kita pulang balik. Crude palm oil, CPO, berlambat-lambat ada dalam clearing house ni. Memang ada reserve. Ada yang reserve. So kita memang boleh untuk pinjam dulu untuk jual. Akhirnya kita pulangkan balik. Bila kita pulangkan balik ni bukan kita pulangkan, sistem auto lah, sistem lah yang manage. Saya nak bagi pemahaman pinjam pulang ni untuk anda faham lah macam mana ianya boleh berfungsi, macam mana ia yang boleh dijual dulu. Faham So kita pinjam dulu dari clearing house, kita pulangkan balik. Itu macam mana? Itu adalah sedikit penjelasan macam mana kita boleh jual dulu. Alright. So ini mungkin ada siapa yang tertanya-tanya lah. So saya harap menjawab kepada pertanyaan anda. Alright. And then clearing house ni pun berfungsi sebagai apa? Actually clearinghouse ni berfungsi untuk mengurangkan risiko pada pihak yang ingkar perjanjian. Kan futures ni kita deal, kita nak jual beli sesuatu minyak pada masa depan kan. Contohlah tiba-tiba ada sesuatu pihak penjual tu dia bagi minyak yang tidak berkualiti. Padahal kita dah berjanji dah kita nak nak minyak yang grade sekian 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 dengan banyak amount sekian sekian sekian. Kita dah janji dah. So clearing house ni akan mengurangkan risiko pihak yang ingkar perjanjian sebab dia ada kriteria-kriteria mereka kena patuhi. Ni siapa yang melibat yang bisnes-bisnes yang terlibat secara langsung lah. Alright. So clearing house ni fungsi dia adalah antara perantara dan juga memastikan kedua-dua pihak memenuhi kewajipan mereka untuk menghantar dan menjual dan sebagainya. Alright. So kemudian kita bergerak kepada apakah antara pendekatan dalam futures trading. Macam saya bagi tahu tadi, yang pertama kita adalah hedging lah. Hedging ni macam bisnes yang nak hedge, nak mengawal daripada pergerakan yang tidak tentu. Macam bisnes yang saya cakap tadi lah, penggilingan minyak sawit menggunakan CPO untuk lock harga untuk mengurangkan risiko penurunan, dan sebaliknya untuk siapa yang menggunakan minyak sawit, dia lock harga untuk mengurangkan risiko kenaikan harga. Alright. Ini kemudian spekulasi, yang ini kita sendiri, iaitu kita mengejar keuntungan daripada perubahan harga. In the maksudnya waktu mereka tengah hedging ni, kita trade in between, kita trade di antaranya. Dan dalam spekulasi ni, apa yang kita gunakan adalah kita akan menggunakan analisa teknikal lah. Sebab kita nak bersama-sama dengan fund. Kita nak bersama-sama dengan hedger ni dalam satu arah yang sama. So kita akan follow the trend instead of kita against them. Sebab kita ni satu lot, kita buka satu lot, 10 lot. Adakah anda ingat 10 lot anda, satu lot anda boleh menggerakkan pasaran? Jawapannya tidak. Dalam sehari ni beratus-ratus ribu. Bukan beratus ribu lah. Terlalu banyak ribu-ribu lot yang didagangkan. Jadi satu lot 10 lot anda tidak boleh menggerakkan market. So anda kena terima kenyataan ni. So anda kena follow big player. So anda kena gunakan analisa teknikal untuk menentukan masa masuk dan keluar. Alright? Melalui carta dan juga indikator. Benda-benda ni kita akan belajar nanti pada webinar kita yang akan datang. Kita ada 9 webinar, jadi stay tune. Alright. So kemudian adalah analisis fundamental. Analisis fundamental ni macam saya beritahu tadi lah, berkenaan dengan cuaca ke, berkenaan dengan ekonomi atau politik, ataupun eksport import, perjanjian antara negara kita dengan China, dengan India berkenaan dengan sawit ke, ada kena-mengena juga. Itu kita kena ambil faktor jugalah. Ataupun ringgit Malaysia yang keep on strengthening, mengukuh, mungkin akan mengurangkan permintaan negara luar. Mungkin juga boleh jadi. Sebab bukan kita saja je yang buat sawit kan. Ini sawit Sebab Indonesia pun produce sawit juga. Kita second largest, first largest is Indonesia. Dan juga kita ada minyak-minyak substitute yang lain. Macam minyak kacang soya, sunflower oil. Itu kena ambil maklum. Alright. Analysis fundamental ni saya tak tengok sangat. Saya pentingkan kepada technical. Tapi boleh je nak maklum. Untuk kita nak overnight ke, boleh juga. Alright.
Oh, kenapa slide saya jadi macam ni? Tak apa, nanti kita cuba betulkan. So, seterusnya adalah pengurusan risiko dalam futures trading. Boleh tengok sikit ataupun boleh dengar apa yang saya cuba baca ni. Okey, pengurusan risiko dalam futures trading. Ini topik yang paling penting dan sangat penting anda kena faham asasnya. Leverage tinggi dalam futures yang saya cakap tadi. Sebenarnya kita trade benda besar tapi kita guna modal kecil je. Leverage tinggi dalam futures boleh membawa kepada keuntungan besar. Boleh bawa kepada keuntungan besar? Boleh. Saya cakap tak boleh? Boleh. Saya ada tengok orang buat puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu ada. And then, boleh juga kerugian besar. Saya pun pernah lihat loss yang besar. Kerana harga boleh naik dan turun dengan cepat. Yang ni, macam mana benda loss besar, win besar ni boleh berlaku? Contoh macam loss besar ni. Penggunaan stop loss. Alright. Penggunaan stop loss sangat penting. So, stop loss ni apa? Stop loss ni adalah melindungi modal dengan menetapkan tahap kerugian maksimum. Dalam trading, apa yang anda boleh kawal adalah risiko. Risiko je anda boleh kawal. Dia nak pergi mana anda tak tahu. Anda tak boleh nak expect. Tapi anda boleh kawal anda punya stop loss. Anda punya had rugi anda. Okey? Sebab kalau anda tak kawal had rugi anda, dia boleh pergi habiskan modal anda. Boleh jadi. So stop loss is the most important yang anda kena tahu dan kena buat. Dia tak semestinya anda set stop loss, tapi anda boleh juga market order untuk close position. Itu anda kena tahulah. Benda tu. So saya nak cakap anda kena tahu risk anda takat mana yang anda sanggup untuk hadap. Alright. So benda ni penting. So kemudian position sizing. Macam saya cakap tadi, anda ada modal, anda ada 200k contoh. Anda 200k ni anda boleh buka berapa lot? Banyak lot ni. Contohlah anda ada 100k. Anda boleh buka 70, 20. Contoh let's say anda boleh buka 20 lot. Contoh anda boleh buka 20 lot. Dalam satu masa, anda tak bolehlah nak terus enter 20 lot. Bahaya tu. Anda telah merisikokan modal anda. So mungkin anda boleh gunakan satu, dua lot sahaja dulu daripada modal anda. Ini contoh untuk siapa yang ada banyak banyak capital lah. Untuk siapa yang ada contoh macam ada capital belas-belas ribu kan. Anda nak buka, anda sepatutnya waktu tu anda boleh buka 4 lot. Tapi anda jangan buka 4 lot terus. Anda buka satu lot dulu. Lepas tu satu lot kemudian. Macam tu. Ataupun contoh dia tengah naik, anda short. Anda rasa dah dekat resistance ni, anda tengok ni naik sikit lagi dekat range yang anda masih lagi boleh short, anda short satu. Tapi jangan dekat-dekat. Kita nak average down, average up. Lebih kurang macam tu lah. Benda-benda ni anda kena maklum juga. Position sizing. Yang ni kita akan tengok kepada individu. Setiap individu lain-lain. So, saya tak boleh kata anda kena guna satu lot ke, kena guna 4 lot ke. Tak, tak. Kewangan tu berbeza setiap individu. Jadi, benda ni kita kena apa cakap, kita kena bentuk setiap seorang. So kita kena tahulah position sizing sesuai untuk setiap individu. Ini nanti kita akan bincangkan berkenaan dengan uh, money management. Di topik-topik akan datang. Ini anda kena maklumlah dulu. Benda ni asas. Asal ni anda kena maklum dulu. So kemudian penggunaan leverage dengan berhati-hati. Jangan terlalu bergantung pada leverage kerana ia boleh memperbesar kerugian selain keuntungan. Yang ini saya cakap berkenaan dengan ni, yang leverage ni ada kena mengena dengan position sizing ni lah. Contoh anda boleh buka 4 lot, tapi anda janganlah buka 4 lot terus. Macam tu contohnya. Alright? So, kemudian adalah bagaimana nak mula futures trading. So, apa yang saya tengok dekat sini, should be ke semua yang I think ke semua yang ada dekat sini should be sudah ada account. So contoh macam ada sesiapa yang baru nak ada account lah uh, siapa yang baru nak ada account, actually kalau anda nak buka account, anda bukalah dengan broker berlesen macam yang anda tengah buka sekarang ni lah. Lepas tu anda pilih broker berlesen yang mematuhi peraturan Securities Commission Malaysia dan Bursa Malaysia. Anda boleh pilih anda nak buka account. Lepas tu anda kena faham keperluan modal. Kejap.
Lepas tu anda kena faham berkenaan dengan keperluan modal dan margin. Sebab apa? Setiap kontrak futures mempunyai margin yang berbeza-beza. Contohnya macam anda nak trade SCPO, anda nak overnight, anda kena ready capital 7K. Ataupun mungkin anda nak intraday, anda boleh ready capital 3,500 pun dah memadai lah. Ataupun mungkin anda nak trade FKLI. That one, anda kena ada 4K capital untuk overnight. Contoh lah. Macam sekarang memang betul sekarang lah 4K overnight untuk SKLI. Macam gold lebih kurang dalam 40K something untuk yang gold yang besar lah. Alright. So kemudian anda dah faham margin ni apa semua, anda kena sediakan capital yang mencukupi lah. Contohlah macam anda nak trade intraday SCPO. Janganlah ngam-ngam capital anda ready 3,500. Sebab apa? Bila anda trade, tiba-tiba position pertama, anda tak tahu anda rugi dulu ke win dulu. Contoh position pertama anda loss dulu. Margin anda daripada 3,500, duit anda dah tinggal 3,300. Anda nak execute the next order, dah tak boleh. Sebab apa? Marginnya dah kurang lah. Patutnya 3,500 kan. Jadi anda kena ada sedikit wang lebihan untuk cover apa yang cakap? Cover uh, losses. Bukan yang cakap losses. Cover apa yang cakap Allah Akbar. Cover floating lah. Cover floating saya cakap. Alright. So, apa saya nak cakap tadi lagi sekali? Lepas anda dah faham berkenaan dengan keperluan modal dan margin, anda kena pilih platform. Anda kena pilih platform dan broker yang sesuai dengan anda. Contohlah kita ada dengan broker, kita ada platform CQG, kita ada QST, kita ada Aegis. Platform ni sebenarnya subjektif. Anda kena tahulah sedikit platform mana yang anda perlukan. Contohlah anda tak tahu nak subscribe platform mana, saya ada buat satu website. Tapi website ni saya tengah dalam pembentukan lagi. I try to make it by the end of this year untuk siapkan lah. Anda boleh pergi ke vinhaziq.com. Anda nak tahu, anda nak subscribe platform yang mana? Anda boleh pergi ke vinhaziq.com. Ni website ni saya tengah build lagi, tengah dalam fasa build, jadi tak lengkap lagi. Dekat sini kita akan ada pembelajaran lah. So anda pergi kepada cerita platform. Ini ada macam-macam lagi ni. So anda boleh baca-baca juga. Pergi ke vinhaziq.com. So anda pergi ke asas platform. Anda nak tahu, anda nak subscribe platform yang mana ya? So anda boleh baca lah. So ini adalah panduan memilih platform. Panduan memilih platform, kita ada bincangkan dengan Aegis, QST, CQG. Lepas tu anda boleh tengok juga apa yang penting. Anda boleh tengok harga platform. Lepas tu contoh macam ni. Ini penting juga ni. Kalau anda guna Aegis GTS, anda nak trade malam. Anda kena ready capital 7K. Ini untuk SCPO lah. Kena full margin. Tapi kalau anda guna QST dan CQG, anda boleh trade dengan intraday margin sahaja. Bagi pengguna QST dan CQG, anda boleh execute order pada waktu malam walaupun modal anda hanya intraday margin. Jadi, bonus lah dekat situ. Ni contoh platform-platform yang anda kena tahulah. So lepas tu anda pun boleh request demo platform. Ni platform-platform demo. Anda boleh request juga. Kita ada demo untuk QST, CQG, Aegis pun ada, tapi saya dekat sini ada bagi tahu Aegis ni tak ada demo ke? Ni saya ada bagi result, ada apa? Saya punya penjelasan dekat situ lah, anda boleh baca. Alright. Ini dari segi website lah, ingat vinhaziq.com. Anda boleh pergi ke vinhaziq.com. So, kemudian kita pergi kepada kesilapan utama trader. Tak kisahlah trader baru ke, trader yang lama tapi tak konsisten lagi ke. Alhamdulillah, excuse me. Maafkan saya. Kesilapan utama trader ni, semualah saya sendiri, semua ni saya pernah ada jugalah. Yang pertama adalah mengabaikan pengurusan risiko. Yang mana adalah, yang pertama adalah tidak menggunakan stop loss ataupun tidak cut loss. Cut loss, stop loss, benda yang sama lah tu. Dan position sizing yang betul. Contoh yang macam saya beritahu tadi, anda boleh guna 10 lot tapi anda terus guna hantam 10 lot. Oh, full margin lah. Kalau macam forex trading dia full margin lah. Bahaya. So kemudian yang kedua adalah terlalu bergantung kepada leverage. Macam tadi lah, ini ada kena-mengena dengan position sizing lah. Dia masuk terus semua maksimum yang dia ada. Bahayalah dekat situ.
Alright. Lepas tu yang ketiga adalah kurang disiplin dalam trading. Yang ini maksudnya dia buat trading tanpa kajian pasaran dan strategi. Dia trading ikut-ikut. Ikut-ikut contoh macam saya kata buy, saya tak adalah kata buy kan. Saya kata benda ni boleh naik lagi ni. Tapi kenalah monitor kan. So anda tengok, anda tengah naik, anda buy waktu dia tengah nak buat retracement. Dia memang naik tapi dia anda buy waktu dekat atas ni anda turun. Alamak dah salah ni anda cut. Sebenarnya itu dekat pada support contoh. Dia terus naik sebagai contoh. So anda kena yang ni anda kena faham lah. Membuat perdagangan dengan kajian pasaran dan dengan strategi yang jelas barulah betul. Barulah betul. Yang macam sekarang ni ini salah. Sebab apa? Anda buat tanpa kajian dan juga tanpa strategi yang jelas. So, penting untuk anda mempunyai strategi yang konsisten dan berdisiplin ikut plan anda. Anda kena buat backtest. Screenshot. Screenshot backtest anda. Screenshot sebelum, okay, yang ini mungkin akan naik. So, anda screenshot selepas apa jadi. Lepas tu anda buat front test. Anda tengok market yang tengah sekarang ni berjalan. Benda ni memang ambil masa. Bukannya sebulan dua. Saya boleh kata lebih setahun. Ataupun mungkin setahun lah. Kita ambil setengah bulan. Setengah bulan pula. Kita ambil 6 ke 12 bulan lah benda ni. Fasa pembelajaran ni. It is a good to start now. Daripada tak buat lagi lah. Masih lagi tak terlambat tuan-puan. Masih lagi tak terlambat. Jangan risau. Saya pun start tengok pada carta ni since 2018. Degree. Lebih kurang macam tu. Masih lagi tak terlambat. Alright? So, macam sekarang ni anda berada di sini. Ini asas-asas yang saya dah bincangkan tadi ni sangat penting tadilah. So, asas-asas futures trading dan struktur pasaran. Ini asas. Anda berada di sini. Next webinar kita akan cover sedikit sebanyak mekanisme perdagangan. Apa macam mana kita nak mekanisme perdagangan kita cover dan juga berkaitan dengan platform futures untuk webinar akan datang. Ini pun penting anda kena tengok juga. Anda kena tengok juga. Dan kita akan ada webinar-webinar yang seterusnya. Teknik fundamental, technical, strategi trading, yang ini advance lah. Ini lagi kena join sebab anda nak tahu macam mana nak execute, macam mana nak baca technical. Fundamental ni anda boleh tahu-tahu, tak perlu detail sangat pun tak apa. Yang pentingnya 5 6 ni sangat penting. Sangat penting. Dan juga 7 pun penting. Dan juga yang ni kita akan buat simulasi trading nanti dekat real market. Alright? So, saya open kepada Q&A. Ada sebarang persoalan ke?